Bersama Masjid Tun Abdul Razak Repuh pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis, Cikgu Manaf, yang telah memulakan program kita pada malam ini. Juga saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin hadirat jemaah sekalian. Tak dilupakan juga pegawai-pegawai daripada Jabatan Mufti, para asatizah dan seluruh yang hadir pada malam ini. Seperti mana yang saya sebut pada tuan-tuan, pada malam ini ialah malam siri yang ketiga wacana ilmiah, perbincangan forum tentang tajuk-tajuk isu-isu semasa, mengupas dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan seperti yang kita jelas tadi, ini merupakan siri yang ketiga lah. Artinya program ini anjuran Jabatan Mufti secara bersiri. Dan temanya juga ialah wacana ilmiah, yang mana daripada tema ini kita dapat fahami bahawa salah satu daripada usaha yang digerakkan oleh Jabatan Mufti ialah mendidik umat Islam di Perlis khususnya, di Malaysia amnya, untuk beragama secara ilmu. Ini penting. Sebab itu kita namakan wacana ilmiah, untuk mendedahkan kepada masyarakat tentang agama berdasarkan ilmu, bukan semata-mata ikutan. Tajuk yang kita akan wacanakan pada malam ini, yang akan kita bincangkan, tajuk yang sangat relevan, sangat tepat dengan situasi semasa, iaitu kewalian. Wali. Isu berkaitan dengan wali, antara neraca timbangan syarak dan mitos. Dan tuan-tuan kena ingat juga, wali yang kita maksudkan di sini bukan wali yang tuan-tuan faham dari sudut nikah kahwin tu. Yang tu wali lain. Yang ni wali boleh terbang. Yang ni wali boleh berjalan atas ayam. Kan? Saya rasa tajuk ni sangat relevan kerana sehari dua ini kita mendengar tentang isu-isu wali yang begitu hebat diperdebatkan di kalangan masyarakat. Dan tuan-tuan juga kadang-kadang mungkin pernah mendengar cerita wali hidup tanpa jantung, wali bagi singa makan pisang, wali isap rokok nak bunuh jin. Ini semua cerita wali. Petang tadi sebelum nak mari sini pun saya tengok satu video pendedahan oleh Komander 69, Komando Malaysia. Kalau tuan-tuan masih ingat, serangan Al-Ma'unah yang berlaku di Greek, Perak. Dalam pendedahan itu disebut bahawa mereka mendapat arahan untuk melakukan serangan itu daripada wali yang suruh. Dahsyatlah. Jadi bila komando tu tanya siapa yang suruh, dia kata para wali. Jadi masyarakat ni kalau tidak dididik dan didedahkan dengan kefahaman yang jelas, isu ini boleh membawa kepada kerosakan dan keganasan yang begitu dahsyat. Sebab itu saya rasa penting pihak Jabatan Mufti memilih tajuk ini supaya rakyat Perlis khususnya jelas tentang apa yang kita perkatakan, dan seluruh warga maya di Malaysia yang menonton secara langsung pada malam ini. Saya juga minta tuan-tuan yang ada Facebook untuk kongsi saluran Pro Media Tajdid dan juga Suara Sunnah. Tuan-tuan boleh kongsi dengan grup keluarga dan sebagainya untuk liputan secara meluas. Untuk meringkaskan masa, saya akan bersama dengan panel yang pertama, hasil daripada perbincangan bersama tadi, bukan perbincangan para wali, perbincangan orang biasa jelah. Kami telah bersetuju untuk memberi laluan kepada sahibul fadilah Profesor Dr. Basri bin Ibrahim, kerana beliau merupakan pengurusi masjid ni. Jadi kita nak bagi laluan dulu kepada pengurusi. Oleh kerana beliau yang akan membuka gelanggang perbincangan kita, diskusi ilmiah pada malam ini, beliau bertanggungjawab untuk memberikan pencerahan tentang siapakah wali.
ta'rif definisi wali, supaya kita boleh jelas bila disebut wali itu dia merujuk kepada siapa yang layak jadi wali, bagaimana pandangan Al-Quran, dan mungkin juga profesor boleh sentuh tentang kesesatan dalam mentakrifkan siapa wali. Kadang-kadang ada video prof, dia pun jumpa orang gila tepi jalan, terus dia pun angkat jadi wali. Ada. Jadi kita minta prof untuk memberikan pencerahan pada pusingan yang pertama. Dipersilakan sahibul fadilah Profesor Dr. Basri bin Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Fadil Ustaz Pengurusi, yang dihormati sahibul fadilah Datuk Mufti Negeri Perlis, sahabat saya Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar yang import khusus daripada Institut Jantung Negara. Seterusnya para ulama, para ustaz, para pendakwah muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Merujuk kepada soalan yang dikemukakan oleh pengurusi tadi, suka saya nyatakan tuan-tuan, istilah wali Allah ini adalah merupakan satu istilah yang tidak begitu masyhur disebut oleh para sahabat, walaupun para sahabat itu adalah merupakan wali-wali Allah. Sebaliknya di zaman para sahabat, mereka lebih terkenal dengan nama orang-orang yang saleh, dan mereka tidak bergebu-gebu untuk mendapatkan title sebagai wali Allah. Itu saya sebut secara umum. Yang kedua, yang dimaksudkan wali ataupun al-walayah tuan-tuan, iaitu disebut wali Allah artinya orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara yang difardukan dan mendisiplinkan diri dengan melakukan perkara-perkara yang disunatkan. Selain daripada itu, dikatakan wali Allah ialah orang-orang yang mendukung agama Allah mengikut kemampuan yang ada, yang sesuai disebut di dalam hadis Muslim, fa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Bila aku suruh kamu melakukan sesuatu perkara, maka hendaklah kamu laksanakan mengikut yang termampu. Artinya daripada situ kita faham, yang dikatakan wali Allah ialah mereka yang bukan sahaja melaksanakan yang fardu, mendisiplinkan diri dalam melaksanakan amalan yang sunat, bahkan mereka juga mendukung agama Allah mengikut kemampuan masing-masing. Maka oleh kerana itu tidak heran apabila Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa wali Allah itu wujud dalam kalangan pemimpin, wali Allah itu wujud dalam kalangan ulama, wali Allah itu wujud dalam kalangan petani, wali Allah itu wujud dalam kalangan pegawai tentera, wali Allah itu wujud dalam kalangan tokoh-tokoh perniagaan, kerana melihat kepada dokongan. Artinya oleh kerana mereka ini mendukung agama Allah, mereka dianggap sebagai wali Allah dari aspek itu. Dari aspek itu, artinya ada pemimpin yang mendukung agama Allah menerusi program-program yang dilakukan untuk memahamkan rakyat tentang ajaran-ajaran Islam. Artinya dia mendukung ajaran Islam dari aspek itu. Pakar-pakar perniagaan mendukung ajaran Islam dari segi menghidupkan fardu ain atau fardu kifayah berkaitan dunia perniagaan. Para petani tuan-tuan, walaupun dia sibuk bertani, namun dia tidak leka daripada melaksanakan yang fardu dan mendisiplinkan diri dalam melaksanakan yang sunat. Maka begitulah tentera, kalau dia bertugas, dia bertugas dalam masa sama, dia tidak mengabaikan kewajipan, polis dan sebagainya, maka semua itu terdapat wali-wali Allah. Dalam konteks apa? Dalam konteks mereka ini adalah pendukung agama Allah. Walaupun kita tak kata mereka ni sebagai wali Allah. Kalau kita jumpa kedai kopi, kita kata mak, wali Allah, tak ada. Kita sebut nama dia. Sebab Nabi SAW jumpa dengan Abu Bakar, Nabi berkata, ya Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar tu statusnya wali, dari sudut dokongannya terlalu kuat kepada Islam. Dia orang nombor 2 selepas daripada Rasulullah SAW, sehingga dia sanggup buat dia dalam gua. Dokongan dia terlalu kuat. Tapi Nabi tidak menyatakan, wahai Abu Bakar, anta waliullah, wahai Abu Bakar, engkau adalah wali Allah. Tak. Nabi kata, Abu Bakar lah. Dan Abu Bakar pula menyebut Nabi, ya Rasulullah. Disebut ya Rasulullah. Jadi Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala menyatakan, pada seorang Rasul tu dia ada 3 perkara, iaitu risalah,
kenabian dan kewalian. Pada seorang nabi itu dia ada dua perkara, kenabian dan kewalian. Dan pada seorang wali itu dia ada satu perkara je, kewalian. Dia tidak ada pangkat kenabian dan dia tidak ada pangkat kerasulan. Ya, itu merupakan definisi. Jadi kita lihat daripada definisi itu tuan-tuan, maka semua orang Islam adalah berpeluang untuk menjadi wali Allah dalam konteks itu. Itu satu. Yang kedua, kita tengok pada nas Al-Quran dan surah Yunus, dia kata allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah ni ciri dia ataupun sifat dia ialah orang yang beriman. Yang kedua, dia mesti bertakwa. Jadi syaratnya apa tuan-tuan? Syaratnya pertama sekali wali Allah ini beriman. Sebelum daripada beriman, diulas oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab dia Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebut, dia kata pertama sekali sifat ataupun ciri wali Allah ialah dia mesti berakal. Ciri wali Allah pertama mesti berakal. Kerana kanak-kanak tak boleh jadi wali Allah. Pasal dia tidak ada taklif syara' untuk mendukung agama Allah. Kalau dia semayang pun tuan-tuan, dia tidak lagi wajib semayang. Walaupun bapa boleh suruh kanak-kanak tu menunaikan solat, tapi dia masih belum wajib sebab taklif syara' belum ada. Sebab itu wali Allah ni tuan-tuan, syarat pertama tu dia mesti berakal. Syarat pertama tuan-tuan, dia mesti berakal. Kalau tidak berakal, nak kata wali Allah macam mana? Sebab saya mendengar setengah masyarakat kampung, dia kata budak-budak ni sebelum dia balik, dia wali Allah. Wali Allah macam mana? Wali Allah tu mesti mendukung agama Allah. Budak tu belum semayang lagi, budak tu belum puasa lagi, budak tu belum keluarkan zakat lagi. Macam mana kita nak definisikan dia sebagai wali Allah? Dah tak betul. Yang kedua, dia mesti berakal tuan-tuan. Yang Ustaz Rizal sebut tadi, masyarakat kita menganggap, tuan-tuan tengok dalam YouTube, orang gila tu sebagai wali. Orang gila sebagai wali. Kita tak kata gila-gila rohani tu. Ni gila betul dia tu. Memang orang kampung tahu bahawa dia gila, tiba-tiba masyarakat ambil dia berbuah atas mimbar masjid, menganggap dia wali Allah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia buat dua perkara. Pertama, dia tidak semayang. Pertama, dia tak semayang. Kenapa dia tak semayang? Kerana setengah masyarakat beranggapan dia sudah semayang di Mekah. Dia tak semayang kat masjid kampung dia pasal dia sudah semayang di Mekah, kata dia. Ini tanggapan yang tak betul. Ini tanggapan yang tidak betul tuan-tuan, tanggapan yang salah, menganggap sebegitu rupa. Jadi syarat pertama ni, dia mesti berakal. Lepas tu beriman. Beriman ni semua perkara, daripada beriman pada Allah sampai beriman pada qada dan qadar. Seterusnya, mestilah tindak tanduknya adalah berasaskan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Seterusnya, tindak tanduknya tuan-tuan mesti berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau apa yang dibuat atau bercanggah Quran dan Sunnah, ini bukan wali Allah dalam perbuatan tu. Walaupun Ibn Taymiyah mengatakan wali Allah ni dia ada 3 tahap tuan-tuan. Pertama, dia panggil as-sabiqu bil khairat, wali yang tiasa ke depan. Wali ini yang wajib dia buat, yang sunat dia buat, wajib dia buat, yang sunat dia buat, hidupnya sentiasa disiplinkan diri selaras dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua dipanggil muqtasid, golongan sederhana, iaitu golongan yang hanya buat yang wajib, sunat tak buat, sederhana. Golongan yang ketiga, golongan yang buat yang wajib, kadang-kadang dia juga melakukan kemaksiatan. Selagi mana dia tidak syirik kepada Allah Ta'ala, maka kewaliannya itu kekal. Walaupun dia masuk neraka, satu ketika nanti dia akan dikeluarkan Allah Ta'ala daripada neraka itu sendiri. Ini merupakan tuan-tuan majlis sekalian, disebut sebagai syarat-syarat wali Allah. Dari segi mesti berakal, dia mesti beriman, tindak tanduknya mesti tidak boleh bercanggah dengan Quran dan Sunnah, dan yang keempatnya dia mesti seorang yang bertakwa. Takwa, tuan-tuan majlis sekalian, apa makna takwa? Takwa ni maknanya kita buat apa yang Tuhan perintah dan kita meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu disebut sebagai takwa. Kalau dua ciri ini ada pada seseorang tuan-tuan, maka boleh kita kaitkan dia dengan wali Allah. Cuma dalam kita nak menggelarkan seseorang itu sebagai wali Allah ataupun tidak wali Allah, nanti saya akan bincang dalam sesi yang kedua tuan-tuan. Kerana di sana ada perbezaan pandangan ulama. Boleh atau tak boleh kita kata pada seseorang bahawa si fulan bin si fulan wali Allah. Cuma dalam perbahasan round pertama ni, saya nak tuan-tuan faham apa itu dikatakan wali Allah. Yang kesimpulannya saya dapat nyatakan, sebenarnya dikatakan wali Allah adalah orang yang bukan sahaja melaksanakan amalan fardu, mendisiplinkan diri melaksanakan amalan sunat, dan orang ini mendukung agama Allah.
orang ini mendukung agama Allah. Maka dalam konteks ini, manusia yang paling kuat mendukung agama Allah ialah Nabi-Nabi. Lepas itu tuan-tuan, lebih daripada Nabi-Nabi lagi, lebih daripada Nabi-Nabi lagi, para Rasul. Sebab itu di kalangan manusia, wali Allah paling tinggi martabat adalah Rasul-Rasul. Nabi-Nabi ini tuan-tuan di bawah Rasul-Rasul. Di kalangan Rasul-Rasul yang paling tinggi martabatnya Rasulul Azmi. Di kalangan Rasulul Azmi yang paling tinggi martabatnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Selepas pada Nabi SAW, para sahabat. Maka Abu Bakar As-Siddiq adalah wali yang paling tinggi sekali martabatnya dari sudut dokongannya sangat kuat kepada Islam. Jadi kesimpulan saya nak katakan tuan-tuan, biar kita faham bahawa istilah wali ini dia bukan sebarangan. Ikatannya terhadap syariat kuat, ikatannya terhadap amalan sunat itu kuat, dan dokongan dan perjuangannya untuk memertabatkan Islam itu kuat dalam hidupnya. Barulah orang itu boleh dikaitkan dengan dunia kewalian, bukan wali itu sebagai wali wali yang palsu dan sebagainya. Sekadar itulah pusingan saya yang pertama sebagai mukadimah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahibul fadilah Profesor Dr. Basri. Jadi kalau kita dengar daripada perbahasan wali yang disebut oleh Dr. Basri ini, mungkin secara pribadilah Dr. Basri ini mungkinlah juga di kalangan para wali, sebab beliau ini sangat hebat dalam menulis. Saya ingat sudah mencecah ribuan buku. Tapi oleh orang kita ni, kalau kita habaq macam tu, dia kata yang ni bukan benda pelik kan. Nampak? Ni satu saya nak perkenalkan Dr. Basri ni penulis yang sangat prolific. Buku-bukunya sangat hebat dan sangat banyak di dalam pasaran yang boleh kita manfaatkan. Okey? Kita balik kepada Ustaz Khairil Anwar. Beliau ini kita datangkan khas. Yang penting beliau datang dengan kapal terbang. So, tuan-tuan dengar tadi dia daripada KL kan, dia main dengan apa? Dia tak terbang, dia naik kapal terbang. Kemudian dia datang sini, dia diambil oleh saya lah. Artinya dia dari situ belum wali lagi. Okey. Pengalaman kita apabila masyarakat ni, orang awam, tuan-tuan dan saya, kita memang ada kecenderungan takjub, kagum kalau ada orang boleh buat benda-benda yang pelik. Sebab itu kita tengok hari ni antara kuliah agama dengan kuliah Tok Bomo, yang mana banyak? Tok Bomo yang boleh tengok daripada jauh pecah gelas. Tok Bomo yang bila orang tembak dekat dia, dia boleh bagi isyarat nanti dulu. Okey, tembak, dia mengelak, pecah gelas. Saya tak mau sebut nama lah. Tapi Tok Bomo ni ramai orang pasal Tok Bomo ni dia boleh buat benda-benda pelik. Dan benda pelik ni tak payah ceramah teruk-teruk, orang akan takjub. Jadi wali ni selalu dikaitkan dengan benda pelik. Kalau kita sebut mungkin keramat lah ataupun karamah. Jadi untuk tanggungjawab Al-Fadhil Ustaz Khairil Anwar, saya minta beliau jelaskan. Setelah kita terang tentang siapa wali, wali ni dia akan dikaitkan dengan karamah. Kerana nak jadi wali kena ada benda luar biasa, benda pelik, dan benda pelik ni orang suka, orang tertarik, orang taksub. Jadi apa itu karamah dan macam mana kita nak faham keramat ni? Dipersilakan Ustaz Khairil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ustaz Rizal, Al-Fadhil Profesor Dr. Basri, Datuk Mufti, terima kasih menjemput. Karamah adalah suatu usul dalam ahli sunnah wal jamaah. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, antara usul ahli sunnah wal jamaah membenarkan adanya karamatil awliya. Karamat bukan keramat, karamat awliya, para wali Allah. Para wali Allah dah dijelaskan oleh Dr. Basri. Wali Allah macam disebutkan, kalau tengok pembahagian 3 tadi, kita ada Muslim asi. Muslim yang asi juga dia Muslim dan dia mukmin.
tapi dia bermaksiat kepada Allah, dia juga wali. Kemudian yang kedua muqtasid, buat benda yang fardu, yang sunat tak banyak, mungkin tak buat. Yang ketiga as-sabiqu bil khairat, yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Yang fardu dijaga, yang sunat itu banyak sekali dibuat. Sebagaimana hadis wali, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb, siapa yang memerangi wali aku akan ku i'lan perang. Dan Allah telah bagi tahu dalam tu, yang dikatakan wali itu yang melaksanakan benda yang Allah suka, itu daripada benda yang fardu, menunjukkan fardu ni Allah suka daripada yang sunat. Wa mazalal abd, dan senantiasa hamba itu melakukan ataupun mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil, dengan amalan nawafil, sehingga hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, kuntu alladhi, aku bersama sam'ahu alladhi sam'ahu alladhi yasma'u bih, bersama pendengarannya dia dengar dengannya, yang bersama penglihatan yang dia melihat dengannya, bersama tangan yang digunakannya, bersama kaki yang dia melangkah dengannya. Bila dia minta kepada Allah akan Allah bagi, dan dia minta lindung kepada Allah, Allah lindung. Itu karamat, itu dah karamah, kemuliaan yang Allah bagi kepada orang yang mendekatkan diri dengan fardu dan senantiasa banyakkan amalan sunat. Tak ada amalan yang spesifik, maksudnya tak ada amalan yang khas untuk wali saja. Wali tak ada pakaian khas. Wali bukan pakai 2 lapis jubah ni. Wali bukan pakai hak serban macam Datuk Mufti ni. Wali bukan mesti pakai serban. Wali bukan mesti ada rida. Tak. Kemungkinan wali tu macam Ustaz Rizal, wali Melayu kita. Dia pakai baju Melayu dan dia pakai seluar, tapi dia takwa kepada Allah dan dia beriman. So semua orang yang mukminan taqiyan kana lillahi waliya, maka adalah bagi Allah itu wali. Dan Allah Ta'ala sendiri menceritakan adalah wali-wali orang yang beriman itu Allah dan orang-orang yang beriman. Yang disebut karamah, benda kemuliaan yang Allah bagi ini, karamah adalah amrun khariqun lil a'dah, benda yang biasa terjemahannya mencari adat. Nak senang faham, benda luar biasa yang jadi ataupun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada ala yadi wali ataupun ala aidihim, kepada tangan-tangan ataupun kepada para wali. Itu yang dipanggil karamah. Karamah ada pelbagai bentuk, sebagaimana juga disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Aqidah Al-Wasitiyah, berbentuk al-ulum wal mukasyafat, berbentuk al-qudrah wal ta'thirat. So ada dua, satu al-ulum wal mukasyafat. Al-ulum, ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala beri dia ilmu yang mungkin tidak diberi kepada orang lain. Tapi bukan yang suka sangat duk faham ilmu laduni tu, duduk tak apa-apa dapat ilmu. Tak ada siapa yang dapat lebih itu zaman sekarang ni. Kena belajar. Dan hak dia belajar, dan dia belajar mencari ilmu, itu adalah karamah juga. Sehingga kadang-kadang kita ni karamah mesti benda pelik-pelik. So al-ulum wal mukasyafat. Al-ulum sebagaimana juga kalau dilihat dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu an, Allah bagi dia ilmu sehingga dia mengetahui dalam perut hak yang mengandung tu lelaki ke perempuan. Al-mukasyafat, Allah singkap baginya seperti yang berlaku kepada Umar Ibn Al-Khattab atas mimbar, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Apabila dia sedang berkhutbah, orang pelik sangat, dah kenapa hak ni khutbah Allah ni kadang-kadang dia mula-mula dia cakap pasal lain, tiba-tiba dia masuk pasal penjimatan elektrik. Memang orang pelik lah, tapi itu bukan wali lah. Mula-mula cakap pasal iman, taqwa, tiba-tiba marilah sama-sama kita menjimatkan elektrik. Adalah dekat negeri sana tu. Tapi Umar radhiyallahu anhu tengah berkhutbah Jumaat, kemudian tiba-tiba ya Sariyah Jabal, ya Sariyah al-Jabal, iaitu apabila Umar disingkapkan oleh Allah Azza wa Jalla, nampak tentera yang dekat Iraq. Sariyah adalah antara pemimpin tentera pada zaman Umar. Kemudian mereka ni terkepung oleh musuh, maka Allah bagi kemuliaan kepada Umar dengan menyingkap kepada Umar,
Dan Umar kata al-jabal, al-jabal, dan suara Umar didengari oleh Sariyah dan mereka selamat. Berikutnya tadi al-ulum wal mukasyafat. Yang kedua al-qudrah, kekuatan, wat ta'thirat. Mungkin kalau kita bahagikan, mungkin yang tadi itu ilmu, yang kedua ni berkaitan dengan kekuatan, kekuasaan ataupun benda yang memberi kesan. Ini banyak berlaku. Kalau dalam Al-Quran cerita Maryam, apabila Zakaria masuk mihrab, maka dia melihat di sisi Maryam itu rizqan. Para ulama tafsir menyatakan buah yang pada musim panas ada musim sejuk, musim sejuk ada musim panas. So itu kisah Maryam. Kisah Sarah, isteri Nabi Ibrahim Al-Khalil. Kemudian Ashabul Kahfi, itu dalam Al-Quran dan banyak lagi. Berikutnya dalam hadis-hadis apa benda yang berlaku kepada para sahabat. Sebagaimana kita sebut tadi, Abu Bakar, Umar. Al-Qudrah wa Ta'thirat, seperti yang berlaku kepada Al-Ala ibn Al-Hadrami dan juga Sa'ad ibn Abi Waqqas. Al-Ala ibn Al-Hadrami melintasi lautan, jalan atas air. Itu yang seronok tu. Di jalan atas air. Sa'ad ibn Abi Waqqas melintasi sungai Dajlah. Itu karamah. Yang berlaku kepada Salman dan juga apa nama tu, Abu Darda, tengah makan pinggan tasbih. Ataupun tengah masak, tiba-tiba periuk tasbih, dengar pula tu kuat pula tu bertasbih, tengah makan bertasbih. Kalau kita lari terus. Yang berlaku lagi Imran ibn Husain, malaikat bagi salam dengan dia, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Tinggal lagi yang berlaku kepada yang lepas dari sahabat juga banyak diceritakan. Abu Muslim Al-Khulani dicampak ke dalam api, tak terbakar dia, selamat. Dan yang lain. Tinggal lagi perkara karamah yang berlaku kepada tabi'in dan yang bawah-bawah lebih banyak daripada hak yang berlaku pada zaman sahabat. Lagi banyak yang berlaku daripada zaman para sahabat, sehingga para ulama menyatakan kemungkinan para sahabat pada ketika itu Nabi pun ada. Kerana al-karamah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan karamah sebagai ta'yidan lah, sebagai nak memberi sokongan kepada wali Allah. Kemudian i'anah, pembantuan kepada wali Allah, dan juga untuk menguatkan agama Allah. Sebagaimana juga berlaku kepada Silah ibn Asyam, kudanya mati dalam perang, sehingga dia doa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala hidupkan balik kudanya. Kemudian dia dapat balik dengan kudanya, dan dia kata kepada anak dia, nak ambil pelana kuda ni. Lepas dia bawa keluar pelana kuda, dia kuda tu mati, sebagai bantuan kepada agama. Yang berlaku kepada tabi'in lebih banyak, kerana tidak sama zaman para sahabat. Kerana zaman para sahabat ada Nabi, dan Nabi ada mukjizat, maka berlaku pada zaman lepas daripada itu lebih banyak daripada apa yang berlaku pada zaman sebelum. Sebab itu dengan dalil-dalil yang kita sebutkan, para ulama menyatakan ahli sunnah percaya bahawasanya karamah itu wajib diimani. Dalam masalah karamah, maka 3 golongan. Satu yang melampau sehingga habis semua karamah. Mungkin yang berikut kita akan sebut beberapa benda bodoh. Saya marah pula sebut benda bodoh. Benda bodoh yang berlaku yang melampau sehingga menyatakan karamah. Yang kedua, terlampau menafikan tak ada karamah. Mu'tazilah tak boleh kata ada karamah. Kalau ada karamah nanti dia bertentangan dengan perkara yang disebut mukjizat Nabi. Dan yang ketiga adalah pertengahan, dan senantiasa berada di tengah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita beriman adanya karamah para wali Allah Azza wa Jalla, tapi dengan tidak melampau, dan sehingga tidak menafikan adanya karamah. Dan karamah bukan mesti benda luar biasa yang mesti diketahui, magic dan mistik. Sehingga para ulama menyatakan karamah tu
Sehingga apa nak cakap tadi, aku lupa dah. Nanti kita sambung. Bukan benda yang mistik. Sehingga para ulama menyatakan orang yang hidupnya atas ketaatan sehingga matinya juga atas ketaatan, itu adalah karamah yang orang tak nampak. Itu adalah karamah yang Allah bagi kepada seorang hamba yang iltizam dengan agama sehingga melazimi ketaatan kepada Allah sampai dia mati dan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu adalah karamah yang mesti kita fahami dan imani berdasarkan apa yang disebut oleh ahli sunnah wal jamaah. Wallah. Baik, mungkin nanti dalam soalan yang berikutnya saya minta Ustaz Khairil untuk bezakan juga, mungkin nanti apabila kita dengar benda-benda pelik tadi, ada kekeliruan di kalangan masyarakat tentang karamah dan sihir. Mungkin boleh kita bagi pencerahan dalam pusingan yang kedua. Tapi untuk pusingan yang pertama, kepada sahibus samahah Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin untuk menutup pusingan yang pertama ini. Wali, kita beriman adanya wali, tapi di sana ada golongan yang ghulu, ekstrim dalam konsep wali. Ada golongan pula yang menolak langsung konsep wali ni dan lebih memeningkan dan mengelirukan dan lebih menjadi satu masalah besar pada masyarakat kita ni bila benda-benda yang pelik ni ditutup dengan alasan tak mustahil bagi Allah kalau nak jadi. Kalau Allah berkehendak, apa nak jadi pun boleh. Sehingga wali ni diangkat melampau-lampau. Bila kita kata benda ni sangat pelik, mustahil, bagi Allah tak mustahil. Di masyarakat tak boleh nak kritik, tak boleh nak petikai. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, mudah-mudahan kita dapat pencerahan daripada sahibus samahah. Wali di antara orang yang melampau dan orang yang cuai. Dipersilakan sahibus samahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-Fadil Ustaz Marizal selaku moderator hari ini. Moderator ni petah. Hari ini pula dia kenuri akikah. Kenuri akikah dia tu sama macam kenuri nikah tu. Maksudnya ada cita-cita nak jadi wali awal. 1,500 orang dia panggil. Al-Fadil Dr. Basri selaku ahli fatwa dari Perlis dan juga profesor di KUIPS, juga sahabat saya lama ni Ustaz Khairul Anwar yang duduk di IJN. Saya tak pasti dia pernah jumpa tak ada wali yang tak ada jantung tapi masih berjalan-jalan. Semasa dalam ni selingan lah sebelum jawab soalan, boleh ke Abang Musi? Semasa kami bincang di dalam fatwa baru ni tentang tarekat Naqsyabandi, salah satu yang kita persoalkan ialah dakwaan Syekh Nazim Haqqani bahawasanya George Bush dan Tony Blair juga adalah wali. Sin George Bush dan sin Tony Blair, dia punya sainthood dia tu, kewalian dia itu disebabkan kerana dia telah menyerang Saddam Hussein. Kerana Saddam Hussein ni bagi dia adalah pengganas lah. Jadi Allah telah hantar dia untuk menyerang Saddam Hussein dan Iraq, padahal memusnahkan orang Islam, dan dia ada pedang yang dihulurkan daripada langit untuk dia. Macam mana George Bush yang mengebom Iraq dan Tony Blair dah jadi wali? Pun begitu, pengikut dia yang mari itu mempertahankannya dengan makna tertentu bagi wali ini. So kita ada confusing
benda tu perkara-perkara yang mengelirukan kita tentang dakwaan dia. Saya nak balik sikit. Perkara-perkara pelik. Sebelum tu saya nak ambil poin Dr. Basri. Dahulu yang digunakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, selain daripada perkataan wali ataupun awliya, perkataan yang lebih utama yang menjadi tajuk ialah perkataan salih, iaitu as-salihin. Sebab tu doa Allah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dia di akhirat kelak termasuk di kalangan orang saleh. Dia tak sebut termasuk kalangan wali, termasuk kalangan saleh. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, kata Nabi Yusuf, matikan aku sebagai seorang muslim, masukkan aku di kalangan orang yang saleh. Perkataan saleh banyak kita, wa alhiqni bis salihin, masukkan aku dengan orang saleh, saleh. Ini adalah perkataan yang paling banyak digunakan. Para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang baik, hatta dalam hadis Nabi akan sifatkan dia sebagai al-abdus salih, hamba yang saleh. Masuk betul lah. Kita bagi azan dulu kot nah. Kita bagi azan dulu, sekejap baru sedap kita cakap sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Saya sambung. Tahu mana saya sebut dah? Orang saleh. Okay. Perkataan orang saleh, salihin, perkataan yang digunakan dalam Quran dan Sunnah. Dalam masa yang sama, ada juga perkataan awliya di dalam Al-Quran. Tadi Dr. Basri sebut, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya awliya Allah,
la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan takut dan mereka tak berduka cita. Siapa dia? Mereka yang beriman dan bertakwa. Tuhan bagi tahu beriman dan bertakwa. Ayat lain Tuhan bagi tahu tentang wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman lelaki dan perempuan sebahagian mereka wali kepada sebahagian yang lain. Awliya. Cuma dalam hadis-hadis wali ni, hadis yang paling penting, yang mana Al-Imam Az-Zahabi ada sisi dia dalam hadis ni, dia mengkritiknya, tapi saya tidak mau mendalam dalam kritikannya kerana hadis ini dalam Sahih Bukhari, iaitu dia seakan menyatakan ada naz'ah sufiyah dalam hadis ini. Tapi hadis ini hadis Bukhari dengan sanadnya, hadis yang dibaca oleh Ustaz Khairul tadi. Hadis inilah yang paling banyak menjadi perdebatan tentang isu wali ni, iaitu man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku istiharkan kepadanya perang. Ma taqarraba abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya min maftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku ahabbu ilayya min maftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri padaku dengan suatu perkara melebihi yang aku suka, melebihi daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Selepas dia beritahu wali, yakni wali ni perkara yang pertama Allah kata yang Allah suka, hamba itu mendekatkan kepada Allah mimma aftaradtuhu alaihi, apa yang Allah fardukan kepadanya. Artinya wali ni dari segi benda yang wajib dia buat bagi elok lah. Kan, kalau semayang pun tak mai, duk isap rokok, duk atas bumbung, dia tak boleh lah. Puasa Ramadan pun mimma aftaradtuhu alaihi. Kan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku mendekatkan aku dengan amalan-amalan sunat sehinggalah aku sayang kepada dia. Fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabsutu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Hadis yang tadi Ustaz Khairul baca, Khairul baca, saya teringat nak baca hadis ni. Apabila aku dah sayang kata Allah, maka akulah mata yang mana dia melihat dengannya, telinganya yang dia mendengar dengannya, tangan dia yang mana dia bertindak dengannya, kakinya yang mana dia berjalan dengannya. Hadis ni wala in sa'altani la a'taituhu wala in sta'adzani la u'idhanna. Kalau dia minta ke aku pasti bagi. Kalau dia minta lindung aku dengan satu perkara, aku akan lindungkan dia. Hadis ni melihat tentang kelebihan wali. Tapi Allah kata wali tu dalam hadis qudsi ni dia dah bagi takrif dah, iaitu yang buat yang fardu dan wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dia kata sentiasa hamba itu berterusan mendekatkan diri padaku dengan benda yang sunat hatta uhibbahu, sehingga aku sayang kepada dia. Jadi nak jadi wali, buat yang fardu, banyakkan yang sunat. Ini bukan duk pergi terbang cambuk jantung tak. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada tak benda pelik yang berlaku pada mereka? Tadi Ustaz Khairul Anwar sebut benda-benda pelik banyak, tapi mereka tak, untuk umpamanya Usaid bin Hudayr dan
Abbad bin Bishr dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia duk mari bincang dengan Rasulullah sampai lewat malam, masa mereka nak balik, tungkat mereka keluar cahaya. Jalan dulu gelap, tungkat mereka jalan. Bila mereka berpisah, dua-dua tungkat mereka ada cahaya. Tapi tak ada pula selepas tu orang duk panggil dia Usaid Sultanul Awliya, duk pergi rumah dia, duk cium kaki dia. Orang tak buat kerja tu. Para sahabat banyak benda yang Sa'ad bin Abi Waqqas umpamanya tadi disebut, itu dalam riwayat Muslim. Dia sebagai gubernur yang dilantik oleh Umar bin Khattab, dia pergi di Bani Abs di Iraq. Bila dia pergi, dia tanya, ada orang komplain tentang dia. Sayyidina Umar hantar Suruhanjaya menyiasat gubernur dia, betul ke tak? Semua orang kata okey. Tapi Bani Abs, di masjid dia ada seorang bernama Usamah bin Qatadah. Dia Usamah bin Qatadah, dia kata, kalau tanya aku, innahu la yaghzu bil ghaziyah wala yaqsimu bisawiyah wala yaqdulu fil qadiyah. Dia ni tak bahagi benda yang adil, tak pergi perang, dan kemudian tak adil dalam hukuman. Lebih kurang begitu ucapan dia. Sa'ad marah kat dia. Allahumma in kana abduka hadha qama riya'an wa sum'atan. Ya Allah, kalau dia ni berdiri, kena diri duk kata kat aku ni kerana nak menunjuk kepada dia, fa'atil umrahu waja'alhu wa'aridhu fil fitan. Panjangkan umur dia, wa'amil basaru, sebagai butakan mata dia, jadikan dia duduk dalam fitnah, dan timpa orang itu. Tapi selepas tu tak ada lah orang semua duduk pergi rumah Sa'ad kemudian duduk pergi rendam kaki dia ke apa. Sahabat tak buat benda tu. Al-Bara' bin Azif umpamanya terkenal masyhur dengan tangannya yang mustajab doa. Bahkan kadang-kadang ada benda yang pelik. Ramai orang yang wajahnya bersama dengan Nabi, sama dengan wajah Nabi SAW. Al-Hasan sama dengan Nabi, Husain juga sama dengan Nabi. Abu Sufyan pun sebenarnya rumah dia dekat sama Nabi. Husam bin Abbas muka sama dengan Nabi. Tapi ada seorang muka dia bukan keturunan Nabi, bukan darah daripada Bani Hashim, muka dia sebiji macam Nabi. Dia tabi'i, iaitu Kabis bin Rabi'ah bin Malik, terkenal. Dia punya sama muka dia macam Nabi, sampai timbul fitnah di kalangan orang tu, betul ya bukan macam Nabi. Orang bercakap tentang dia. Apabila Anas melihat Kabis, Anas ni khidmat dengan Nabi, 10 tahun duduk dengan Nabi, siang malam pagi petang, mata Anas paling banyak melihat Nabi. Terkejut Anas tengok Kabis, peluk Anas, peluk dia, sebab rupa sama macam Nabi. Dia bukan keturunan Nabi. Bila berita ni sampai pada Muawiyah, Muawiyah kata, bawa dia mari pada aku. Muawiyah duduk di singgasana dia, di kursi pemerintahan dia lah kan. Kabis masuk, Muawiyah terkejut, Muawiyah terjun turun, pergi cium dari antara kedua mata dia. Sama muka macam dengan Nabi. Muawiyah buat potongan tanah bagi kat dia, sama macam Nabi itu. Dia tabi'i. Tak adalah orang pas tu duk pergi buat ajaib. Padahal itu antara kejadian-kejadian yang berlaku di kalangan masyarakat sahabah radhiyallahu anhum. Bila benda ni mai, yang pelik-pelik ni mai apabila orang mula nak menggunakan title wali ni pasal nak dapat benda lain. Semua orang nak dakwa dia punya kelebihan, terutama nak dakwa benda pelik-pelik berlaku. Saya tengok buku Pak Dr. Basri, Syekh Abdul Rahman di Masqiyah. Saya tengok, saya teringat dalam sejarah. Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah, pada zaman Abdul Malik bin Marwan,
Ada satu orang yang dinamakan Al-Haris bin Abdul Rahman Ad-Dimashqi. Dia bukan dia ni lah. Tengok buku tu teringat buku apa ni. Dia mendakwa sebagai karamah dan buat benda-benda pelik sampai orang jadi ikut dia. Dia boleh buat nampak orang berkuda terbang di udara. Sebab tu maka mula para ulama selepas zaman itu dan kemudian menyatakan apa dawabit wali ni. Sebab tu kita tengok kalam hatta di kalangan ulama-ulama sufi, kalam idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa fala taghtar illam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah. Jika kamu melihat orang terbang di udara, jangan kamu terpengaruh jika tidak sama dengan kitab dan sunnah. Tapi dalam masa yang sama, macam tadi, kita tak boleh nak nafikan tentang karamah ni. Maka Ustaz K.A. sebut tadi tentang buku Ibn Taymiyah rahimahullah. Dengar bapak tu Ibn Taymiyah lagi. Dengarlah nak sebut dulu Ibn Taymiyah kata apa. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah. Ustaz Khairul Anwar yang duk baca kitab ni, ana jarang baca ni. Macam mana? Ibn Taymiyah kata wa min usuli ahli sunnati at-tasdiq bi karamatil awliya wa ma yujri Allah ala aydihim min khawariqil adat. Betul? Daripada pada usul ahli sunnah itu membenarkan karamah awliya dan apa yang Allah jadikan daripada perkara-perkara yang keluar daripada tabiat kebiasaan berlaku di tangan awliya, keluar daripada tabiat kebiasaan berlaku di tangan awliya. So kita agree adanya wali, iaitu orang yang beriman yang saleh, dan adanya benda-benda luar biasa. Sebesar-besar karamah yang ada pada orang yang disebut oleh para ulama ialah apa dah? Al-istiqamah, tegak di atas jalan hidayah, tu karamah. Bukan tunggu terbang tu. Sebab tu orang macam Bilal, tu karamah. Para sahabah karamah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina rijalun sadaqu, di kalangan orang mukmin ada yang rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, apa yang mereka janji pada Allah. Faminhum man qada nahbahu, di kalangan mereka ada yang telah menyelesaikan janji mereka. Wa minhum man yantazir, di kalangan mereka ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, mereka tak tukar janji mereka sampai mati. Itu adalah karamah. Tapi karamah ni tak apa syok cerita ni. Dia mesti karamah yang nampak grand sikit, jadi lain. Yang lain ini kita tak nafi berlaku di tangan awliya, tapi berlaku juga di tangan orang yang dusta. Karena dia bukan saja ada karamah, ada istidraj, ada yang disebut sebagai ahwalu syaitaniyah. Ahwalu syaitaniyah, keadaan yang mana syaitan bagi. Itu yang kita tengok kadang-kadang belajar silat apa boleh jurus orang, takkan karamah setiap kali main menjadi karamah. Dia kata baca ayat Quran ni kan, fahum la yarji'un, la yarji'un, tak baca jadi. Ahwal syaitaniyah, ahwal syaitaniyah, syaitan di sebalik hal itu. Cuma yang saya nak sebut, Ahlus Sunnah wal Jamaah, walau macam mana pun dia tengok orang tu soleh, wali tadi, dia tak gulu, macam yang dia kata, tak gulu. Sebab tu Al-Imam Tahawi kata dalam Al-Aqidah Tahawiyah, wala nufaddilu ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya. Tu Al-Aqidah Tahawiyah. Semua baca, mereka pun setuju Aqidah Tahawiyah sebagai Aqidah Ahli Sunnah. Dan kami tidak mendahulukan seorang pun di kalangan wali ke atas seorang pun di kalangan Nabi. Nabi lebih tinggi lagi.
Nabi tinggi. Jadi ahli sunnah tak melebihkan wali daripada. Kalau lebih tu bukan ahli sunnah. Khumaini tulis buku dia Al-Hukumatul Islamiyah. Wa min darurati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yasilu ilaihi malakun muqarrab wala nabiyyu mursal. Di antara wa min darurati madhhabina, di antara benda yang penting dalam mazhab kita ini yang mesti kita tahu, anna li a'immatina maqaman, sesungguhnya bagi imam-imam kami, imam-imam kita satu kedudukan, la yasilu ilaihi malakun muqarrab wala nabiul mursal, malaikat pun tak sampai, nabi pun tak sampai. Tu Syiah. Yang ni, yang duk main ni nak lebihkan wali. Wali jadi lebih lagi daripada nabi. Sebab tu katakanlah, contohlah nak panggil, boleh tak boleh satu perbahasan lagi. Depa tak mau panggil ya nazim, ya wali sekian-sekian, ya wali Syekh Noh, apa lagi. Kenapa depa tak panggil, kalau betul-betul panggil ya Musa, ya Isa, ya Yusuf? Siapa tak panggil? Panggil ni tak ada ni. Kalau panggil ni macam biasa ya, kita panggil dengan wali yang geng kita. Kenapa tak panggil Abu Bakar? Kenapa tak panggil Omar? Itu lagi ketua para wali, lagi tinggi wali kewalian mereka, Abu Bakar dan Omar. Para sahabat Nabi depa tak panggil. Yang panggil semua syekh tarikat depa, aliran tarikat mereka. Kenapa mereka khususkan tarikat mereka? Sebab kalau panggil sana, bagi saya kata showroomis lah. Yang ni Abu Bakar semua orang boleh panggil, nanti depa tak ambil melalui sanad kita pula, kita miss lah. Dia ada sectarian punya isu, ghulu. Ahli sunnah dia tak ghulu. Panjang saya sikit boleh kan ni? Sagi tak apa, bagi depa tak yang tutup. Ahli sunnah dia tidak ghulu, dan Nabi bagi amaran tentang ghulu ni. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apabila Ummu Salamah menceritakan tentang kanisah yang di Habsyah yang dilihat, yang bernama Maria, ada banyak gambar-gambar dalam gereja tu, patung-patung. Pasal mereka pergi Habsyah, mereka balik, mereka cerita kepada Nabi apa yang mereka tengok di sana. Apa Nabi kata? Ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajulu salih. Tengok Nabi guna au al-abdu salih, banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syiraril khalqi 'indallah. Mereka itu, kata Nabi, bila mati orang saleh, mereka buat untuk orang soleh itu masjid, bina masjid ke tempatnya, dan kemudian buat gambar-gambar ni. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Nabi kata dalam hadis. Sebab apa? Puncanya mula-mula kita ingat tok syekh kita buah gambar dia di dalam di baju, buah dalam ni, buah di dinding. Lama-lama minta izin tok syekh, lalu lama-lama tunduk kat tok syekh. Kita baca dalam surah Nuh, Quran kata apa? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa la ya'uqa wa nasra. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'uqa wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kamu tinggalkan sembahan-sembahan kamu. Jangan kamu tinggalkan waddan wala suwa'a. Jangan kamu tinggalkan wad, su'a, yaghus, ya'uq dan nasra. Depa ni adalah nama orang-orang saleh yang dulu mati, kaum mereka, kaum Nuh,
buat patung. Mula-mula ni bukan apa kita buat ni, isu nak ingat depa ni lah ajak kita agama itu. Depa ni orang soleh. Tapi lama kelamaan jadi berhala. Nabi kata ulaika syirarul khalqillah. Mereka itu makhluk Allah yang paling jahat. Orang yang buat macam tu. Sebab itu ghulu kepada para wali ni akan membawa hal ini yang Nabi SAW beritahu. Bukan kata puak-puak ni tak percaya wali karamah. Kita kata wa min usuli ahli sunnati wal jamaah at-tasdiqu bi karamatil awliya. Daripada usul ahli sunnah percaya tentang karamat awliya. Yang kami tak terima ni ghulu tadi. Ghulu sehingga bukan iktiraf Allah bagi benda-benda pelik pada mereka, tapi dah mula kepada nak jadikan mereka macam Tuhan. Orang mai pada Nabi, orang kata bima syaa-Allah wa bima syi'ta ya Rasulullah, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki wahai Rasulullah. Nabi kata aja'altani lillahi nidda, kau jadikan aku sekutu Allah Ta'ala. Qul ma syaa-Allah wahdah, katakanlah apa yang Allah sahaja kehendaki. Dia ni kata kalau kita kata ya Allah tolong aku, tak beradab. Kata ya wali tolong aku, wali tolong minta ke Allah. Wali pun wali hak dia calonkan lah. Ini yang berlaku dan ini yang sedang kita hadapi. Bukan isu menafikan wali dan karamah, tapi menafikan, menentang ghulu. Kerana tugasan ahli ilmu yang Nabi sebut yanfuna anhu tahrifal ghalin, membersihkan ilmu daripada penyelewengan orang-orang yang melampau, yang ni ghulu, yang ni melampau. Iyyakum wal ghulu, Nabi kata jaga-jaga kamu jangan melampau. Fa innama halakal ladzina min qablikum al ghulu fid din, yang membinasakan orang-orang sebelum daripada kamu melampau dalam agama. Kita bukan tolak cerita wali. Ibn Taimiyah rahimahullah kata karamah Abdul Qadir Al-Jilani mutawatir ceritanya. Allah bagi karamah, tapi karamah tu bukan menyebabkan dia jadi maksum. Al-Imam Syaukani rahimahullah kata karamah bukan menyebabkan dia maksum. Allah, dia mungkin berdosa, tapi oleh kerana dia ahli tahajud banyak, berlaku benda pelik, Allah bagi. Pelik ni bukan pelik si Allah tak pelik, khawariqul lil adah, benda yang luar daripada kebiasaan. Ada orang karamah dia tuan-tuan nak jadikan sedekah, oi manusia kedekut dengan duit, tapi kalau orang tu sentiasa boleh sedekah, karamah dia. Mana manusia biasa boleh buat? Orang yang sentiasa bangun qiyamul lail, karamah dia di bab tu. Orang yang sentiasa jaga puasa dia, karamah dia bab tu. Allah muliakan dia, Allah jadikan mulia. Tuan-tuan, orang yang boleh bangun sembahyang subuh berjemaah, tuan-tuan ingat senang kan ramai yang tumbang sembahyang subuh ni? Cerita fadilat punya, karamah dia dalam bab itu. Karamah dia bab itu. Sebab itu maka kita jelas hal ni. Ahli sunnah percaya hal ni. Kami tentang ghulu yang pengurusi kata tadi, ghulu di dalam mengangkat para wali ni. Okey, jadi saya dinasihatkan untuk guna mikrofon wire ni kerana saya belum mencapai maqam wali. Cuma doktor sebut tadi menarik lah kan, dia tak beradab. Bila kita berdoa terus kepada Allah, kita tak beradab. Kita kena berdoa kepada wali. Okey, cuma saya nak sehari dua ni pening, cuma saya ingat kalau saya salah mungkin Datuk boleh betulkan. Kita tak boleh minta terus kepada Allah. Kita boleh minta kepada orang yang dah mati. Sebab dia dah mati ni, dia tak buat jahat, dia duduk sengap dalam kubur, dia orang bagus, banyak berzikir, banyak beribadah. Okey, orang mati ni makhluk, Allah yang ciptakan dia. Okey, saya bukan nak cerita ni, tapi saya nak bagi clear. Kalau Datuk tak tegur, kau betul lah. Okey, sekarang ni kita ambil contoh pokok.
Apa persamaan pokok dengan orang mati? Nombor satu, dua-dua makhluk Allah. Yang kedua, orang mati tadi banyak berzikir. Pokok pun banyak berzikir atau tidak? Banyak berzikir. Yang ketiga, pokok ni dia makhluk Allah yang tak buat jahat. Dia tak kacau orang. Orang yang kacau dia. Sama macam orang mati tadi. Sama atau tidak? Sama. Tapi bila kita kata pasal apa? Pergi minta dekat orang mati, tak boleh minta dekat pokok. Sebab kalau kita tengok pokok ni pun macam lah orang mati tu. Sama ke tak sama tuan-tuan? Sama atau tidak? Kalau kita nak banding lagi, pokok lebih baik daripada orang mati. Orang yang mati tu mungkin ada juga buat tak elok. Pokok tak pernah. Ada tuan-tuan lalu tepi pokok, dia tampak belakang. Sakan pokok ni. Maknanya pokok dari sudut bagus, dia memang lagi bagus lah. Tapi tuan-tuan, yang kata wali pokok ni, sudahlah cakap tu. Okay. Jadi kita nak balik kepada Dr. Basri. Kan? Dr. Basri ni antara wali lah. Kan? Ada orang di sana dia kata kawan tu wali. Dia terus bagi cok, dia ni wali. Dia kata tok tu wali, tok ni wali, pak tu wali, pak ni wali. Terus dibubuh, terus tandai tu wali. Boleh tak buat perangai ni? Dia persilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ustaz Fadil Ustaz Musi, sahibul fadilah Datuk Mufti Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Boleh atau tidak kita melabelkan ataupun menganggap seseorang itu sebagai wali Allah? Dalam isu ini sebenarnya ada 3 pandangan ulama. Satu golongan mengatakan bahawa kita tak boleh sama sekali menganggap seseorang itu sebagai wali Allah. Satu-satunya manusia yang boleh mengatakan orang itu wali Allah ialah Nabi. Kerana apa yang baginda kata, bila kalau baginda kata orang itu wali Allah, memang betul orang itu wali Allah. Kalau kita manusia kata dia wali Allah, maka belum tentu orang itu wali Allah. Kerana syarat penting nak mengiktiraf orang itu wali Allah ialah masa dia mati itu, dia mati di dalam keadaan dikasihi dan diredai oleh Allah. Walaupun kita nampak dia beribadah banyak tuan-tuan, tapi mati kita tak nampak. Orang yang tahu Nabi saja. Yang kedua, segolongan ulama mengatakan bahawa boleh kita mengatakan sepulan bersepulan tu wali Allah apabila disaksi dan diaku saksi oleh Nabi pada masa hayatnya. Nabi kata ni sahabat ni ahli syurga, macam 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga dalam satu majlis. Maka bolehlah kita katakan bahawa mereka ini adalah wali Allah. Yang diketuai di hadapannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita boleh kata kerana ada nas begitu. Golongan yang ketiga kata tuan-tuan, orang-orang saleh yang diiktiraf oleh umum masyarakat Islam sebagai pendukung kepada agama Allah. Banyak program yang dibuat untuk menegakkan agama Allah. Ya, macam-macam dia buat. Umum orang Islam memperakui, termasuk tokoh-tokoh ulamanya. Maka orang itu boleh kita mengatakan dia sebagai wali Allah secara umum. Boleh kita anggap. Walaupun hakikat sebenar dia mati kita tidak tahu. Tapi tengok dari segi sirah. Sebab itu tuan-tuan, Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi menyebut dalam kitabnya Rabbaniyah La Rahbaniyah. Dia kata dia memperaku saksi bahawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan muridnya Al-Imam Ibn Qayyim adalah di antara wali-wali Allah. Kerana memandangkan perjuangan dia, kitab-kitabnya dia karang tuan-tuan begitu hebat. Di zaman tidak ada komputer. Zaman kita hari ini hampir semua pelajar universiti ada komputer, tapi tak ada seorang pun boleh karang 2-3 buah buku dengan komputer yang ada. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni tuan-tuan, dia karang beratus jilid buku seolah-olah menggambarkan dia ada komputer. Begitu juga yang berlaku pada Imam Nawawi sebelum daripada beliau lagi, mengarang beratus kitab seolah-olah dia ada komputer zaman tu tuan-tuan. Kita hari ini ada komputer, satu kitab pun tak keluar. Dia sebaliknya lah berlaku pula. Itu dia antara kelebihan. Jadi ini 3 bentuk. Cuma asas penting tuan-tuan bila kita bercakap dalam soal ini ialah kita kena faham tuan-tuan. Selepas tiga perkara tadi, saya sebut 3 pandangan ulama, Syekhul Islam Taymiyah menyebut salah satu wali yang dilupai oleh masyarakat. Dia sebenarnya adalah pendukung agama Allah paling kuat. Kalau tidak, kerana dia dakwah tidak akan tersebar.
Dia ini kata Syekhul Islam Taimiyah ialah ulama. Sebab kita tuan-tuan tak pernah anggap ulama tu wali Allah setengah masyarakat. Yang dok anggap wali Allah tu tok syekh dalam zikir. Sebab tu Syekh Qardawi kata, kalau di Mesir wali Allah tu siapa? Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Abu Hasan Syadili. Dia anggap pengasas tarekat sufi. Ulama-ulama seperti Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, lagi At-Tirmizi, ini tak dianggap sebagai wali oleh masyarakat. Padahal mereka lah wali Allah dengan usaha yang mereka buat. Hadis Rasulullah SAW sampai kepada kita. Sebab itu Ibn Taimiyah kata antaranya adalah ulama. Ulama ni pertama dia buat yang wajib. Yang kedua disiplinkan diri dalam melaksanakan sunat. Yang ketiga dia ada satu kelebihan, ilmu. Bila dia ada ilmu, dia cuba melaksanakan ilmu, dan dalam masa yang sama tuan-tuan dan sekalian, dia sebarkan ilmu itu pada orang lain. Sebab itulah beliau mengatakan wali dia kan ulama itu lebih afdal daripada wali berbanding ahli ibadat. Walaupun ahli ibadat tu wali juga mendukung agama Allah menerusi ibadat yang dibuat. Tapi ulama tuan-tuan, dia buat amalan fardu, sunat pun dibuat, dan dalam masa yang sama dia menyebarkan ilmu. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jalani, sepakat ulama mengatakan bahawa karamah Syekh Abdul Qadir Jalani paling besar dalam hidupnya ialah istiqamah dia dalam menyebarkan ilmu selama lebih kurang 33 tahun. Dia mengajar 33 tahun. Dia berjaya menghasilkan 100,000 orang anak murid. Dan sebahagian daripada anak muridnya dihantar ke benua gelap Afrika untuk berdakwah menyebarkan Islam di benua gelap Afrika. Istiqamah di dalam berdakwah, istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam beramal dengan ilmu, seperti mana Datuk kata, itulah dia karamah paling besar. Jadi tuan-tuan macam sekarang, tak payahlah kita nak kejar wali dalam bentuk benda-benda pelik tadi. Boleh jalan, ada sehinggakan kalau tuan baca dalam kitab Al-Lumah, ada orang cerita kepada seorang ulama, dia kata si fulan bin si fulan sangat hebat, boleh berjalan di atas air. Hebat dia boleh jalan atas air, memang betul jalan atas air betul. Ulama tu jawab, itu tidak pelik, ikan berjalan di dalam air. Oh, dia jalan atas air, ikan jalan dalam air tu. Lebih hebat. Kalau hebat sepatutnya dia jangan jalan atas air, dia jalan dalam air. Macam ikan, barulah hebat. Arti dia nak cerita apa tuan-tuan? Dia nak cerita istiqamah itu satu benda yang sangat mahal. Saya ingat orang tua dulu pergi ke masjid tuan-tuan, antara masjid rumah dia tak ada kubur. Ada kubur tuan-tuan, dia pergi ke masjid pakai pakaian putih, orang kata hantu. Itulah dia istiqamah dia. Tapi orang nampak itu hantu, tapi itu istiqamah dia. Macam Datuk sebut tadi sembahyang subuh tuan-tuan, bukan satu benda yang senang. Bukan benda yang senang. Kebanyakan kita dikalahkan oleh satu makhluk yang kita pandang remeh, namanya selimut. Terus nama selimut je. Bila orang azan kita selimut. Yang kedua kita kalah dengan isteri bagi baru yang kahwin, baru kahwin. Kita baru kahwin, isteri letak tangan je, maka kita menghilang entah ke mana. Kalah dengan benda tu. Itu istiqamah tu satu benda yang sangat mahal. Tak perlulah kita kata si pulang buat, tak payah tak. Kemampuan. Kemudian satu lagi yang disebut oleh Syekh Abdullah Naqsyabandi, dia kata, orang tanya dia, kata Tok Syekh dah mengajar kami lama, Tok Syekh tak ada satu pun sebut tunjuk karamah kepada kami. Kata Tok Syekh, dia menukilkan pandangan Imam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kata, di antara karamah paling besar ialah Allah Ta'ala buka keaiban diri kita sendiri untuk kita melihat keaiban itu supaya kita boleh memperbaiki dan istiqamah untuk ke arah sunnah Nabi. Buka keaiban diri untuk kita baiki diri, bukan cari keaiban orang lain. Itu adalah karamah paling besar. Itu antara karamah besar yang ada hubungan kait dengan istiqamah. Jadi sebagai kesimpulan saya nak katakan tu, kita tidak perlu minta nak jadi wali dalam konteks yang masyarakat kita sebut hari ni. Tak payah tuan-tuan. Istiqamahkan diri kita. Ya, dan jangan percaya cerita terkarut. Dalam satu buku dikarang oleh Syekh Taha Baqir Surur, cerita buku ni mengenai Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni seorang ulama sufi di Mesir. Dalam buku tu cerita tuan-tuan, di Mesir, masa tu Mesir ni dijajah oleh British. British jajah Mesir. Orang Mesir tuan-tuan, dia berjalan, dia kerumung seorang lelaki yang telanjang bulat. Orang lelaki telanjang bulat, orang kerumung dia pasal ambil berkat. Tanya soalan dia jawab, telanjang bulat. Edward Ling, seorang pengembara Britain masa itu, datang ke Mesir. Mesir di bawah jajah British. Ya, jadi Edward Ling ni pergi, dia tanya ni orang buat apa ni? Mereka jawab, kami sedang mengelilingi wali Allah. Edward Ling kata, teruk benar wali orang Islam. Telanjang bulat. Ditanya masalah agama, dia tu telanjang.
Tuan faham tak? Begitu teruk Mesir, maka pada masa itu Mesir jatuh ke tangan British apabila karut marut berlaku di dalam masyarakat. Karut marut berlaku dalam masyarakat. Sebab itulah dalam satu parlimen tuan, parlimen Britain dia mengatakan sudah cukup bagi kita nak menghancurkan umat Islam dengan cara kita wujudkan kubu-kubu besar, supaya orang menganggap kubu-kubu besar ini sebagai kubu-kubu wali. Kenyataan ini saya sebut tuan-tuan, dia sebut dalam kitab Laisa minal Islam oleh Syekh Muhammad Ghazali. Dia sebut dalam parlimen Britain, kita nak hancurkan Islam, tak payah kita perang dengan senjata, kita wujudkan kubu-kubu besar, biar masyarakat puja ini adalah wali, ya, ini adalah wali, itu adalah wali. Akhirnya kita kalah dengan pujaan-pujaan itu. Amalan ibadat kita tak buat. Yang fardu kita tak buat, yang sunat kita tak buat, kita hanyut dengan khayalan simpulan-simpulan wali. Sehingga orang kata sekarang Yaman adalah negeri sejuta wali. Betul tak? Yaman negeri sejuta wali. Dan Malaysia tak ada wali ke kawan? Malaysia tak ada wali ke? Malaysia tak ada ulama perjuang menentang British? Ada ke? Ada. Jangan keterlaluan sehingga menganggap di Yaman ada sejuta dan Malaysia ada berapa juta. Ini satu benda yang sangat berat. Saya tak nak panjang, saya sebenarnya nak mendengar ceramah Datuk lebih panjang daripada nak dengar ceramah saya sendiri. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jelas Doktor. Kemas kan? Cuma ada depa share Doktor, dikatakan wali lah. Depa kata dia wali dah, keramat dia 30 tahun dia tak pernah keluar rumah. Jadi adalah yang tak suka wali ni, mungkin Wahabi lah kot, tanya dia sembahyang Jumaat di mana. Ini tak beradab lah tanya wali macam ni kan. Okey, jangan tanya wali apa-apa. Okey. Baik, kita balik pada Ustaz Khairul Anwar tadi. Last Ustaz Khairul. Sekarang saya sebut tadi wali benda yang pelik luar biasa. Ada satu lagi yang juga pelik luar biasa, ajaib, yang dinamakan dengan sihir kan. Ini juga satu benda yang pelik, yang luar biasa, yang mencari adat. Jadi macam mana kita nak bezakan antara yang ni yang dikatakan karamah kurniaan Allah, yang satu lagi mungkin ahwalus syaitan seperti yang disebut oleh Sahibus Samahah tadi. Dipersilakan. Al-karamah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di sana ada namanya istidraj. Berikutnya ada sihir. Sihir ni tak ada siapa mau mengaku dia buat sihir. Tak ada siapa mau mengaku. Bapak sufi tarekat pun tahu syirik. Siapa buat sihir kafir. Sebab sihir tujuannya lil darar, lil fasad, untuk tujuan merosakkan dan menghancurkan. Tak ada siapa mau claim sihir. Semua karamah dan karamah. Tapi antara karamah tu ada benda yang dipanggil istidraj. Istidraj, Allah kata walladzina kadzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat kami, yastadrijuhum, akan di pelan-pelan dia step sikit sehingga dia tak sedar dan dia tidak tahu kehancuran untuk dia. Uqbah menyatakan, Nabi kata, idza ra'aita Allah, kalau kamu melihat Allah, yu'til 'abd, memberi hamba dalam masalah dunia ataupun dalam kelebihan dunia, ala ma'asi, atas maksiat yang dia suka buat, wahul istidraj, itu al-istidraj. Maka istidraj ni apa? Al-akhdhu bit-tadarruj. Istidraj ni dia sikit hatta idza aznabal abd, sehingga seorang hamba yang melakukan dosa kepada Allah, Allah tambahkan nikmat Allah atas dia, wa ansahu taubah, sehingga nikmat-nikmat yang dia dapat tu dia melupakan taubat kepada Allah. Maka Allah kata dalam Quran, akhirnya kami ambil baghtatan. Begitu istidraj. Ini yang baca Talbisul Iblis Al-Imam Ibn Al-Jawzi, talbis iblis kepada puak-puak yang tentang masalah karamat. Tadi Datuk Mufti sebut tentang Al-Harith Al-Kadzab. Al-Harith Al-Kadzab, bapa dia tu sering didatangi setan. Dia ni zuhad, ubad. Awalnya dia ni seorang zahid, seorang buat kuat ibadat dan seorang zuhud. Dia rasa macam nampak benda-benda pelik dan dia takut itu syaitan. Dia tulis surat kat bapa dia. Bapa dia bagi ayat Quran.
Hal unabbiukum, nak tak aku bagi tahu kepada kamu, alaman, atas siapa yang tanazzalu syaitan atau syaitan, atas siapa yang setan turun kepada orang ni, iaitu atas orang yang kulli affakin athim walaista, dan engkau bukan affakin athim, dan engkau bukanlah seorang pendusta, dan engkau bukanlah seorang buat dosa. Maka famdi, ikutlah apa yang kau nampak tu, buatlah. Bapak dah menyesatkan dia lagi, maka dia pun oh dah bapak dah kata begitu, maka dia pun merepek-repek lah cerita tu cerita ni. Maka dia jalan pergi ahlul masjid, jumpa ahli-ahli masjid. Dia jumpa ahli masjid, dia tak jumpa ahli yang duduk lepak kat tepi pantai dah. Sebab yang akan makan benda bodoh, benda yang merepek-repek ni orang masjid lah. Dalam erti kata lain, orang nak agama lah. So dia pergi ke orang masjid ni, kalau kau setuju kira okey lah, kalau kau tak suka diam dah. Maka dia pun ceritalah, dia boleh macam tadi, boleh kau nak tengok malaikat tak? Meh dia pergi bawa tunjuk dia, orang naik kuda je pun. Betul, kadang-kadang dia macam-macam lah, dia boleh macam buah pada musim sejuk, dia benda macam tu lah. Sehingga orang dah ikut ramai, kemudian dah masyhur cerita dia ni. Maka dia berjumpa dengan seorang muhaddis tabi'i Kufah, Al-Qasim Mukhaimirah. Dia kata aku nabi. Dia mula, aku nabi. Kadzab, kau bohong. Maka dia lari. Itu pendirian ulama. Orang ataupun setan, dia akan mempengaruhi orang dalam masalah ni apabila qallal ilm. Bila makin lama makin banyak ilmu, kurang sikit setan mampu untuk menggoda. Sehingga kata Al-Imam Ibn Jauzi, al-aqilu, orang yang berakal tak akan rasa tenang dengan benda yang ajaib ni. Dia bawa cerita hak yang tadi tu, Al-Haris ni akhirnya disalib lah oleh Al-Malik Ibn Marwan. Datang Khalid Ibn Yazid Ibn Muawiyah datang, kenapa kau bunuh? Kalau aku ada, aku tak cadang bunuh. Kita kurung dia, jangan bagi dia makan. Kita tengok. Orang macam ni kena buat macam tu. Rabi'atul Adawiyah dalam Bidayah wa Nihayah, dalam Siyar Alamin Nubala, dia ada anak saudara namanya Zulfa. Zulfa tanya kepada dia, wahai makcik, kenapa engkau tak suka orang jumpa engkau? Ni Rabi'atul Adawiyah yang suka sangat orang dia cerita wali-wali ni. Dia ada karamah lah. Tapi bila anak saudara dia tanya kepada dia, kenapa kau tak suka orang datang jumpa kau? Dia kata, bukan aku tak suka jumpa orang, buat apa faedah pun. Dia pun datang, dia boleh cerita yang aku pun tak buat benda tu. Tengah semayang jumpa duit bawah sejadah. Alah, kita pun banyak kali jadi. Kemudian dia kata, orang duk cerita ni, banyak ni duk cerita. Masuk rumah Rabi'atul Adawiyah ada rezeki. Semua cerita yang ada contoh sebelum lah kan. Ada rezeki daripada mana? Rabi'atul Adawiyah kata, kalau lah betul apa yang jadi, aku pun takut nak sentuh makanan tu. Aku tak nak. Dia sendiri pun tak mau benda-benda macam ni, dan dia tidak rasa tenang dengan benda tu. Satu hari dia berbangkit puasa pada musim sejuk. Dia ada hak tengok, daging ada tapi bawang tak ada. Bawang merah tak ada. Dia pun bisik, kalau ada bawang masak sedap ni, sejuk-sejuk. Tiba-tiba datang burung lempar bawang. Bawang. Baru cakap nak bawang, burung bawa bawang. Dia pun kata, risau ni tata setan kot. Itu Rabi'atul Adawiyah. Ibrahim An-Nakhai Farqad datang kepada dia, wahai Ibrahim An-Nakhai, Abu Imran, pagi-pagi ni aku duduk tak habis-habis fikir hutang banyak sangat sampai 6 dirham. Aku berdoa lah, doa, jalan, jumpa duit 6 dirham kot. Dia pun tengok cek kira-kira 6 dirham tepat pula tu, tak lebih dan tak kurang. Dia kata kepada Ibrahim Nakhai kata, kau usah merepek, kau pergi sedekah ataupun kau pergi sedekah itu bukan hak engkau.
Itu pendirian para ulama ahli sunnah. Dan tentang benda-benda pelik ni, ahli sunnah tidak suka benda-benda pelik macam ni, benda mistik. Ada satu video oh, dia kata apa nama, Conan lah, Conan, cerita Conan ni semua cerita wali sebagainya, Marvel Marvel lah, bau-bau yang apa, 2-3 bulan yang sebelum tu macam-macam cerita, jumpa naga dalam sungai lah, jumpa apa dia, semua tu semua ada cerita Marvel tu, semua ada. Buka lah, nak jadi apa, nak Grand Sheikh ada, Doctor Strange nak belajar beradab ada, pergi jumpa Ancient One, semua ada dalam Marvel. Dia pun kata hak tu Tarkan Naqsyabandi tu, dia pun kata ada dalam Marvel. Aku dah lama tulis dah, ada dalam Marvel kan. Maka cerita kartun macam ni tak ada dalam kitab Ahli Sunnah. Ada Ahli Sunnah tidak teringin pun nak tahu, sehingga para ulama tadi tu pun benda-benda berlaku ni dia alihkan ke benda-benda lain, dia alih ke benda lain. Sebab benda tu kata Al-Imam Al-Jauzi, kemungkinan kebetulan, kemungkinan istidrajan, kemungkinan istidraj. Maka dia rasa dia bagus, dia rasa dia dapat benda pelik-pelik ni, akhirnya jadilah apa yang jadi. Kenapa istighatsah, isti'anah, kenapa itu yang paling seronok sekali tajuk dia kepada pokok-pokok macam ni? Kerana itulah tajuk yang akan membangkitkan kehebatan orang mati. Mana boleh dia buat apa dah, orang tu dah mati dah, tak boleh dah bawa keluar dia awetnya kawan tu, tak boleh. Islam tak bagi, dia tahu. Tak boleh dia bawa buah neneh ke, buah limau ke kat kubur tu, dia tahu. Ini pun jumpa nampak benar. Maka ada satu ruang je yang boleh hak nampak bagus, hak ni wali, istighatsah, isti'anah. Sebab tu kita tak jumpa daripada kalam ulama awal tentang istighatsah, isti'anah secara spesifik, tak ada. Tak ada kalam Abu Hanifah secara spesifik isti'anah dengan orang mati, istighatsah dengan orang mati. Tak ada kalam spesifik dari Imam Syafi'i, tak ada kalam spesifik dari Imam Malik, tak ada spesifik tentang mohon isti'anah, istighatsah kepada orang dah mati. Sebab itu yang banyak adalah mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin yang cakap tentang masalah istighatsah dan isti'anah. Dan antara ulama-ulama terkini, zaman kini, semua menyatakan tak boleh, dan semua menyatakan bahawasanya itu tidak boleh dan akan membawa kepada syirik. Tidak syirik pun akan membawa kepada syirik. Tahu pula pokok tu kalau diminta, bodoh, tahu. Dia yang cakap, bukan aku yang cakap. Dia yang cakap minta kepada pokok tu, sebab nature pokok tidak diciptakan untuk menjawab doa. Bodohlah. Maka tidakkah begitu Al-Quran menceritakan bagaimana Ibrahim apabila dihancurkan berhala-berhala yang ada, maka dia tinggal hak yang besar, bubuh kapak kepada hak yang besar, supaya orang fikir tengok hak besar tu yang ada kapak tu, agaknya yang besar tu, tahu pula dia pun tak nak percaya. Berlaku pada zaman jahiliyah, Manat, Uzza, semua ni apa bendanya? Uzza pokok, sehingga apabila Fatuh Makkah ditebang pokok ni, sampai kat Nabi kata, kau tak bunuh pun Uzza, pergi bunuh Uzza. Ada perempuan tu orang gila, rambut mengebang, lari lintang bukang, dia pun bunuh perempuan ni. Nabi kata, tilkal Uzza, itulah dia Uzza. Orang yang memanggil orang buat merepek dekat pokok. Zatu Anwat, orang balik daripada Nabi nampak pokok, wahai Rasulullah, teringat zaman dulu ada pokok Zatu Anwat, tempat gantung pedang, tempat yang hatikah bawahnya. Maka dia kata, boleh tak buat kami Zatu Anwat? Nabi marah lah. Perkataan kamu semua ni saling tak tumpah macam apa yang pengikut Musa cakap, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buat kami Tuhan macam mana mereka ada Tuhan. Maka Islam bedak sejak zaman Nabi. Sebab tu bila kita kata tak ada dalil, kawan tu pergi buat video lah, dia kata ada dalil mayat boleh berdoa kepada orang hidup. Hak ni puak-puak ni 4 perkara benda. 1, istidlal tak betul. 2, hadis problem, dhaif. 3, pusing, tahrif, menokok tambah dalil, buang dalil. Yang keempat aku tak ingat. So ini yang berlaku pada zaman sekarang. Itu belum Naqsyabandi lagi, Syekh Naqsyabandi, hak disebut dalam kitab, tangan Nabi lebuh atas dada dia, nampak pula
bekas tu. Hak tu Allah utuskan malaikat pergi kepada kubur. Hak ni cerita ni semua tarekat ada, bukan tarekat tu aja, semua tarekat ada. Dulu Abdullah Harari meninggal dunia pun sama. So Abdullah Harari keluar daripada kubur menjawab hajat. So Allah mengutuskan malaikat untuk menjawab hajat. Kadang-kadang dia rasa nak keluar, dia keluarlah menjawab hajat. So cerita pelik ni tak berlaku zaman Nabi, tak berlaku zaman tabi'in. Jadi yang berlaku kemudian, ini yang dibimbangi istidrajan. Ini benda yang ditakuti. Takut-takut benda pelik-pelik jadi ni, Allah nak bagi dia lagi, bagi dia lagi, bagi dia lagi. Akhirnya fasubbahu sabbah, fasubbahu ali sabbah. Nanti Allah campak terus je kepada azab. Tak payah nak ni dah. Sebab ini istidraj, yang dipanggil istidraj. Apa beza karamah dengan istidraj? Apa beza karamah dengan mukjizat? Mukjizat diutuskan kepada Nabi untuk liizhar wal istihar, untuk dizahirkan kepada orang-orang kafir tu. Karamah lisatri wal syat'i wal katmi. Karamah bertujuan untuk disembunyikan, wal katmi untuk didiamkan. Itu karamah. Karamah tidak dicerita-cerita kepada orang. Karamah itu sendiri-sendiri, yang kadang-kadang kita pun tak tahu Allah bagi karamah. Wallahu alam, tak tahu pun karamah Allah bagi. Sebab benda bukan dipelajari macam sihir. Benda bukan diminta-minta, ya Allah bagilah aku karamah, bagilah aku karamah. Kerana itu bukan karamah yang dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah. So itu beza benda merepek-repek dengan hak yang sepatutnya kita faham tentang masalah karamah. So yang berlaku pada zaman sekarang ini adalah ada dari kalangan puak-puak jahil, puak-puak yang nak mengangkat kumpulan, puak-puak yang nak mengangkat syekh, puak-puak yang nak mengangkat diri. Tidak ada para ulama hak yang dikatakan wali menyeru kepada diri dia. Mailah cium-cium nah, cium tangan nah, cium-cium nah, ambil kaki nah. Kalau aku sepak tu je. Sampai hak yang salam pun melutut dan sebagainya. Dah nak jadi macam tu, pergi negara jiran sebelah lah mengesot-ngesot, mengesot jumpa. Maka apa yang didapati oleh Pak Syekh rasa seronok lah, rasa seronok. Oh aku Syekh, orang datang cium tangan, ambil makan pula guru, nah ambil buka mulut, nak ludah pula dalam mulut. Oh Syekh karamah. Ini keramat. Wallahualam, sikit-sikit nanti orang marah. Ajak diskusi tak mahu penakut. Okey, nampaknya kita kena hentikan forum kita kerana karamah tu semakin pelik dah. Okey. Jadi saya ucap terima kasih kepada Ustaz Khairil Anwar di atas soalan yang terakhir tadi, dan saya ingat kita boleh tangguh dah diskusi kita pada malam ni. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel. Datuk nak bagi kesimpulan akhir sikit boleh? Boleh menutup pasal ni juga karamah ni. Saya Datuk, insya-Allah. Okay, terima kasih berkat buku ini lah. Saya nak sebut satu hal lah, last. Tadi saya sebut, tuan-tuan, benda ni, penyakit ni, hak mari ni agak macam baru kita, tapi penyakit ni penyakit lama. Ia adalah satu talbis iblis, penipuan syaitan iblis. Kerana kalau betul mengaji tasawuf, tentulah tujuan dia membersihkan diri. Tapi yang sedang kita tengok ni, pok-pok ni, dia duk mengaku kawan ni wali dia, yang ni berlaku karamah. Itu semua hanya menzahirkan takabur yang dimusuhi oleh tasawuf. Kalau betul-betul tasawuf membersihkan diri, patutnya bukan ini yang dizahirkan. Tentu mengajar tentang adab, tentu mengajar tentang bagaimana untuk ikhlas, menunjuk amalan para sahabat radhiyallahu anhu, para tabi'in, Abdullah bin Mubarak, hatta semayang tahajud dia pun dia tak mau tunjuk ke isteri dia, punya nak jaga keikhlasan. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, tadi saya sebut musyrikin ni Allah kata fa idza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlisina lahuddin falamma
anjahum ilal barri falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah kata orang-orang musyrikin ni apabila mereka naik kapal, da'ullaha mukhlisina lahuddin, mereka doa kepada Allah dengan ikhlas kepadanya agama. Apabila Allah melamatkan mereka ilal barri idahum yusyrikun, mereka mensyirikkan Allah. Maksudnya ketika mereka terdesak, yang mereka panggil ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa dhannu annahum qad uhita bihim, bila mereka sangka laut tu telah menguasai mereka, da'ullaha mukhlisina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau Allah kau selamatkan kami daripada ni, kami akan jadikan orang yang bersyukur. Mukhlisina lahuddin, ikhlas hanya semata-mata kepadanya agama. Bila mereka terdesak, tu musyrikin. Tetapi golongan yang mereka duk bangkit sekarang ni, bila terdesak panggil wali. Musyrikin bila terdesak, masa duduk tak terdesak syirikkan Allah. Bila terdesak ikhlas pada agama. Kita masa tak terdesak pun suruh panggil wali, masa terdesak pun panggil wali. Patut masa terdesak tak panggil dah wahai Abdul Qadir, wahai apa, wahai Syekh Nazim tolong aku. Dan jadikan itu mi'yar, jadikan itu sebagai sukatan. Jika sekiranya doa panggil wali tak terus panggil Allah, wahai wali tolong aku, itu ahli sunnah. Jika terus nak doa pada Allah, ya Allah, tak benarkan panggil wali, terus doa pada Allah, itu wahabi. Wahabi pula yang doa direct pula dah jadi wahabi, yang panggil wali itu pula lah jadi ahli sunnah. Bagi tahu satu doa hak Nabi panggil, wahai Yusuf tolong aku, wahai Musa tolong aku. Takutlah Nabi ni suka baginda jadi macam dapat kedudukan macam Nabi Ibrahim. Sebab tu kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kerana Nabi suka jadi Nabi Ibrahim. Nabi tak panggil pun, wahai Ibrahim tolong aku. Nabi tak panggil. Memang kita sebut, kita bukan berputus dengan orang saleh. Tiap hari dah sebut Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita bagi salam kat Nabi, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Hamba-hamba Allah saleh itu termasuk para awliya, para anbiya dan para awliya, para nabi dan para wali. Kita tiap-tiap hari bagi salam kat mereka. Tapi kita tak kata tolonglah kami. Kita tak kata. Sekarang kalau kita kata ya Allah tolong aku, Wahabi style. Wahai wali tolong aku, akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Yang ni hak daripada omai ni, hak ni yang dia omai. Nak tahu ahli sunnah, cakap, patut cakap tentang ibadah, ikut Nabi, cakap tentang masuk-masuk ya 1000 wali, 1000 karamah. Wali ni bila pergi jumpa, kejadian ajaib telah berlaku. Ramai orang telah berlaku kejadian ajaib dalam hidup dia di kalangan orang soleh. Tapi bukan dia nak cerita ke orang. Semua kita yang melalui ibadah mungkin melalui perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku di tangan Allah, jadikan berlaku pada diri kita. Tapi ada kita doa habaq, telah berlaku karamah saya pagi tadi. Tapi ini sampai boleh nak murid semua mai, ya sultanul awliya, wahai sultan awliya. Naam. Wahai sultan para wali. Ini satu ajaran yang telah dihadapi, tuan-tuan. Memang ada tentangan dalam al-ayatul bayyinat fi adami sima'il amwat inda al-hanafiyyah as-sadat, yang ditulis oleh Nu'man al-Alusi, anak kepada
Mahmud Al-Alusi. Dia tulis, dia tu Hanafi, anak kepada mazhab Hanafi. Tak ada, dia kata setelah dia kaji dalam mazhab Hanafi, semua tak bagi panggil wali ni. Punya dia diterima pada masyarakat dia, punya besar dia anggap, sehingga dia kata disebut jauzi, wa kana jauziyya zamanihi. Dia bagaikan Jauzi pada zaman dia. Yang ni dia bagaikan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni terkenal pasal penceramah yang ribu-ribu orang dengar pada zaman dia. Dia kata apabila dia cakap kata wali tak boleh duk panggil kubur, terus masyarakat berkelahi dengan dia. Punya begitu teruk pada zaman tu 200 tahun yang lepas. Di Iraq, di Mesir, benda ni dah jadi. Sebab itu tuan-tuan, besok benda bila ni masuk, tak lama lagi bila kita dengar ya Husain, ya Husain macam Syiah, kita tak boleh kata apa dah. Yang ni pun duk panggil, antara panggil Nazim, panggil Syekh Noh, panggil wali Pulau Besar, panggil ya Husain cucu Nabi, siapa lebih besar? Syiah kata ini lebih bagus. Sebab tu dalam buku Stummah Tadait, kemudian aku pun menemui jalannya, buku Syiah yang banyak mempengaruhi orang Melayu masa awal dulu. Dia kata salah satu hujah yang menyebabkan kaum tu masuk Syiah, dia kata kau duk panggil Abdul Qadir Jailani sedangkan aku panggil Kazim, Baqir, Husain, ini anak cucu Nabi. Abdul Qadir Jailani lagi jauh pada tu, kenapa aku pula sesat? Terus dia masuk Syiah. Betul juga dia kata, kita duk panggil wali biasa, Syiah terus dekat dengan Nabi. Ya Husain, siapa yang menziarahi Husain seperti 100 haji dalam buku Syiah. Tuan-tuan, semua benda ni lepas ni akan mai, na'udzubillah, kita akan tengoklah depa ni dah antara malu dengan tak malu ni. Sat kata panggil pokok boleh, sat kata panggil pokok tak boleh. Pasal apa panggil pokok tak boleh? Pokok letak atas kubur meringankan siksaan ahli kubur. Pokok lagi tinggi, tak kuasa pokok. Nabi kata binatang semua berdoa kepada penuntut ilmu hatta hitan fil ma, sehingga kan haiwan di dalam air. Lepas pada ni panggil pula wahai ikan, haiwan boleh, wahai unta tunaikan hajat aku. Apa beza dengan orang yang panggil wahai lembu tunaikan hajat aku? Kita bukan niat lembu tu tunai, lembu tu bertasbih kepada Allah Ta'ala, dialah doa kepada Allah. Tuan-tuan, non-stop benda ni. Dan kita buka, semua boleh. Itu yang dia teragak-agak nak jawab, oh Jesus help me, wahai Jesus tolong aku. Pasal apa tak boleh? Jesus Nabi, dia kata dia anak Tuhan. Tak, kita tak kata dia anak Tuhan, kita kata dia Nabi. Boleh tak? Dia kata oh jangan bagi tahu orang macam tu. Dah nak tanya hang punya kaedah. Tak boleh wahai Nazim boleh tolong, oh Jesus tak boleh. Pasal apa pula? Nazim ni wali saya, yang ni Nabi, dan Jesus hidup lagi, yang ni mati dah. Tuan-tuan, mereka telah buat benda yang akan merobohkan seluruh rangkaian agama ni. Jawapan mereka simple, yang mana tentang Wahabi, yang tu saja. Itu saja jawapan hamba dah. Tetapi lihatlah, bacalah Quran dan hadis, adakah ini dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan kesimpulan yang tuntas yang telah diberikan oleh sahibus samahah tadi, maka berakhirlah wacana ilmiah seri yang ketiga, kewalian antara timbangan syarak dan mitos. Saya dengan segala hormat dan penuh takzimnya menyerahkan balik program ini kepada pihak masjid. Saya memohon maaf kepada tuan-tuan dan para wali yang hadir sekalian jika ada saya tersalah dan tersilap. Terima kasih.